الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Sabil al-Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan bab haid, istihadah dan nifas daripada kitab Sabil al-Muhtadin. Jadi malam ni adalah majlis yang ketiga daripada perbincangan bab haid, istihadah, nifas daripada kitab Sabil al-Muhtadin. Muka surat 135 katanya bermula sekalian itu, 5 baris daripada bawah. Bermula sekalian itu sabit ia dengan pereksa imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Benda jadi dulu pengarang kita iaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dia menyebut tentang umur bagi perempuan yang haid. Bilakah boleh dihukumkan darah yang keluar daripada seorang perempuan sebagai darah haid? Sebelum ni kita bincang dah, iaitu ketika berusia itu, ketika seorang perempuan itu mencapai usia 9 tahun dengan pengiraan tahun Islam, maka darah yang keluar daripadanya dikirakan sebagai darah haid. Lepas tu kita bincang pula tentang tempoh haid. Sekurang-kurang haid sehari semalam, kebiasaan 6-7 hari, ke ghalib haid adalah 15 hari. Semua benda tu sebenarnya adalah sabit dengan pereksa, apa benda pereksa? Kajian imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi perkara-perkara yang kita bincang sebelum daripada ni adalah semua tu berdasarkan kepada hasil daripada kajian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, itu maksud dia. Katanya, dan sekurang-kurang masa suci antara 2 haid itu 15 hari 15 malam. Ni kita nak masuk dalam perbincangan baru, iaitu perbincangan berkenaan dengan suci di antara 2 darah haid. Bermula masa, sekurang-kurang masa suci antara 2 haid itu 15 hari 15 malam. Okey, berarti boleh maksud daripada perkataan dia, masa sekurang-kurang suci antara 2 haid. Berbeza dengan masa suci di antara haid dengan nifas dan di antara nifas dengan haid. Di lain, hal yang kita nak bincang ni adalah tempoh masa suci di antara 2 haid. Di sana ada tempoh masa suci di antara haid dengan nifas. Di sana ada tempoh suci di antara nifas dan haid. Hal tu berbeza.
Hari ni kita nak bincang tempoh masa suci di antara 2 haid. Paling kurang sekali berapa hari? Paling kurang sekali adalah 15 hari 15 malam. Dan cara pengiraan 15 hari 15 malam, pada minggu lepas kita cerita dah lagu mana cara nak kira. Cara kira 15 hari 15 malam tu penting. Sebab kalau nak kira betul, maka kita ingat darah haid pula dah hak tu baik. Rupa-rupanya dak lagi sebab silap buat perhitungan tempoh suci. Baik. Alasan dia, sebab dia sekurang-kurang tempoh suci antara 2 haid 15 hari 15 malam, alasan dia benda dari kerana di dalam sebulan itu, dalam tempoh sebulan, dalam tempoh 30 hari, pada ghalibnya, pada kebiasaannya, tiada sunyi daripada haid dan suci. Kebiasaan seorang perempuan dalam tempoh sebulan 30 hari tidak sunyi. Maksud dia tidak sunyi, ada haid ada suci. Dalam tempoh 30 hari ada haid ada suci, itu kebiasaan. Maka apabila ada sebanyak-banyak haid itu 15 hari, nescaya lazimlah bahawa ada sekurang-kurang suci itu 15 hari pula. Jadi kata dia, biasanya ghalib, ni kira ghalib lah, bukan semua orang puang gini, kebanyakan orang puang begini, bukan semua orang puang gini, kebanyakan orang puang dalam tempoh 30 hari ada datang haid sekali, datang suci sekali. Biasanya berlaku kitaran haid dan suci perempuan dalam tempoh 30 hari. Dah sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Jadi bermakna hak yang berbaki daripada 15 hari 15 malam lagi tu dalam tempoh sebulan dikirakan sekurang-kurang suci. Okey, baik. Katanya lagi, dan keluar dengan antara 2 haid. Maksud dia keluar di penggunaan begini ni adalah penggunaan dalam kitab Arab. Tadi dia kata sekurang-kurang tempoh suci di antara 2 haid adalah 15 hari. Jadi perkataan sekurang-kurang suci antara 2 haid itu nak mengeluarkan dia. Dia kata dan keluar dengan antara 2 haid, iaitu suci antara haid dan nifas. Suci antara haid dan nifas, hukum dia berbeza. Sama ke suci di antara nifas dengan haid, hukum dia berbeza. Suci antara haid dengan nifas, nifas dengan haid, hal ni kita akan bincang lepas daripada ni. Kita akan bincang lepas daripada ni. Kita nak bincang sikit lagi berkait dengan sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Kita nak contoh. Katakanlah seorang perempuan ni datang darah haid sebanyak 7 hari. Datang darah haid sebanyak 7 hari. Tiba-tiba dia mengalami suci 15 hari. Okey, haid 7 hari, suci 15. Jadi campur 7, 15 jadi 22. Hari ke-23 mari pula darah. Maka kita kata mana? Darah hari yang ke-23 dikirakan haid yang baru. Sebab dia, sebab ada dah pemisah sekurang-kurang suci di antara darah yang pertama dengan darah yang kedua. Nampak tak kan? Ada dah sekurang-kurang suci yang menjadi pemisah di antara darah yang pertama dan darah yang kedua. Okey, satu. Contoh yang kedua. Seorang perempuan datang darah haid sebanyak 7 hari. Lepas tu dia mengalami suci sebanyak 10 hari. 7 campur 10 baru 17. Hari yang ke-18 datang pula darah. Tubik pula darah. Hari yang ke-18 darah dia, jawapannya dikirakan sebagai darah istihadah. Sebab dia dikirakan sebagai darah istihadah kerana tempoh suci belum lagi mencapai sekurang-kurangnya. Baru 10 hari, mesti kena cukup 15 hari. Jadi darah hari yang ke-18 dikirakan sebagai darah istihadah. Dah lama mana istihadah? Cukup 15 hari ya? Cukup 15 hari. Sebab tempoh istihadah adalah tempoh suci. Tempoh istihadah dikirakan sebagai tempoh suci.
Maksud tempoh istihadah dikirakan sebagai tempoh suci. Perempuan yang mengalami darah istihadah wajib dia kena sembahyang. Wajib dia kena puasa. Boleh suami dia bersetubuh dengan dia. Boleh suami dia bersetubuh dengan dia. Sebab dia mengambil hukum perempuan suci. Jadi kena cukup lah sekurang-kurang suci. Jadi bermakna 18, 19, 20, 21, 22, 23 baru kira haid, baru kalau ada lagi darah. Ulang sekali lagi. Orang puang ni datang haid 7 hari. Berhenti 10. Baik, 7, 10, jadi 17. Hari ke-18 tu mula darah. Okey, kita kata suci baru 10 hari. Hari ke-18 bukan haid, istihadah. Sebab belum lagi mencukupi sekurang-kurang suci. Dalam mana istihadah? Kalau darah hari ke-18 ada 19, 20, 21, 22, 23, katakan 10 hari tu bi. Dari 18 sampai ke 28 hari. Sampai hari ke-28 tu bi. Maka kita kata mana hari ke-18, 19, 20, 21, 22 adalah istihadah. Sebab mana kita kata istihadah? Sebab untuk mencukupkan sekurang-kurang suci. Lepas tu hari ke-23 barulah dikirakan sebagai haid yang baru. Baik. Dua dah. Contoh. Amun nak contoh yang ketiga. Tujuan buat contoh yang ketiga adalah contoh yang ketiga nampak ada persamaan dengan contoh yang kedua. Ada persamaan dengan contoh yang kedua. Tetapi hukum berbeza. Okey, sebagai contoh. Contoh seorang perempuan tu datang haid 5 hari. Datang haid atau kita kata datang haid 3 hari. 3 hari. Mari darah 3 hari. Berhenti 10 hari. Kalau tadi datang haid 7 hari, berhenti 10 hari. Yang sama, berhenti 10 hari. Datang darah 3 hari. Berhenti 10, jadi 13 dah. Hari ke-14 mari mula darah. Hari ke-14 mari mula darah. Okey, jawapan dia, hukum zahir pada hari ke-14 adalah haid lagi. Tak sama dengan hak yang kedua tadi. Hak kedua, darah mari mula pada hari ke-18, hukum dia adalah istihadah. Okey, soalannya, apakah perbezaan di antara hak yang ketiga dengan yang kedua? Perbezaannya adalah hak yang ketiga saat ni, yang kedua saat itu darah keluar pula setelah daripada melepasi hari yang ke-15. Kan datang darah 7 hari, berhenti 10 hari, jadi 17 hari situ. Hari ke-18 tu pula. Jadi hari ke-18 ni melepasi hari yang ke-15 dah. Hak yang ketiga tadi datang 3 hari, berhenti 10. Datang pula hari yang ke-14. Hukum awal dikirakan sebagai haid. Hukum awal. Sebab dia kata hukum awal, kerana mungkin hukum itu akan berubah selepas daripada ini. Ketika mana darah berterusan melepaskan hari yang ke-15. Okey, boleh faham. Jadi hukum awal, hari yang ke-14 tu pula darah, sebab masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Hari ke-15 masih lagi ada darah, juga. Hari ke-16 tak ada dah darah. 15 hari. Maka kita kata mana? Haid perempuan tersebut adalah 15 hari. 3 hari pertama darah, 2 hari kedua darah, tengah tu tak ada darah, juga dihukumkan sebagai haid. Sebagaimana yang kita bincang pada minggu lepas. Ingat kan? Kita bincang minggu lepas kan? Baik. Baik. Katanya, dan keluar di antara dua haid, iaitu suci antara haid dan nifas, maka iaitu harus, boleh, bahawa ada ia suci antara haid dan nifas kurang daripada 15 hari. Suci antara haid dengan nifas boleh berlaku kurang daripada 15 hari. Boleh berlaku, maksud dia boleh berlaku. Maksud boleh berlaku di sini adalah daripada sudut teorinya boleh. Daripada sudut teorinya boleh. Adakah berlaku kepada orang puang begitu ataupun tidak? Adakah berlaku kepada orang puang? Hak tu nombor 2. Kita bukan nak bincang berlaku ataupun tidak. Daripada sudut teori boleh.
maka iaitu harus bahawa ada ia kurang daripada 15 hari. Sama ada terdahulu haid daripada nifas atau kemudian ia haid daripadanya nifas. Dah kira haid dulu baru nifas ataupun nifas dulu baru haid. Okey, kita tengok contoh yang dia buat. Maka rupa masalah. Ini contoh. Terdahulu haid daripada nifas bahawa melihat perempuan yang bunting akan darahnya qada sehari semalam atau lebih, maka beranak ia, kemudian daripada putus darahnya saat. Saat ni maksudnya sekejap lah umpamanya. Maka darah yang dilihatnya dahulu daripada beranak itu darah haid, dan darah yang keluar daripada beranak itu adalah darah nifas. Dan suci antara keduanya pada misal, pada contoh itu sesaat. Sekejap je suci. Okey, untuk faham masalah ni kita kena bincang masalah lain dulu. Darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung, adakah dikirakan darah tersebut sebagai darah haid ataupun tidak? Darah yang keluar daripada perempuan mengandung. Jadi sebahagian perempuan mengandung masih lagi keluar darah macam biasa. Ada sebahagian daripada orang puang mengandung masih lagi keluar macam biasa darah. Baik. Jadi sekarang ni darah yang keluar setelah dari apabila seorang perempuan tu mengandung, darah benda, darah tersebut, jawapannya ulama berbeza pandangan. Sebahagian daripada ulama, dan sebahagian ini adalah pandangan kebanyakan majoriti ulama, mengatakan bahawasanya darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung bukan haid, bahkan dia adalah darah istihadah. Kerana apabila seorang perempuan mengandung, saluran nak tumit darah tu tertutup. Saluran tumit darah haid saat itu tertutup dah. Permukaan kawasan untuk keluar darah haid saat itu tertutup. Maka darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung bukanlah dikirakan haid, bahkan dikirakan istihadah. Okey, ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, perempuan yang mengandung kalau keluar darah cukup syarat-syarat haid, maka dikirakan darah tersebut sebagai darah haid. Apabila cukup syarat haid, dikirakan darah tersebut sebagai darah haid. Baik. Kita faham dah? Ada dua pandangan. Pandangan yang kedua ini adalah pandangan yang kuat dan mu'tamad, dipegang, difatwakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan yang kedua ni adalah pandangan yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan pandangan ini adalah pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain. Antaranya adalah pandangan ini didokong oleh Syekh Ibn Taymiyah, anak murid dia Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, sebahagian besar ulama dalam mazhab Maliki, yang mana mereka berpandangan bahawasanya darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung dikirakan sebagai darah haid apabila cukup syarat dia. Tetapi mengikut kajian perubatan moden, bahawa darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung bukan darah haid, bukan darah istihadah, atau mengikut kajian perubatan moden. Jadi kajian perubatan moden sama dengan pandangan majoriti ulama. Baik. Soalannya, kenapakah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i menyalahi pandangan ataupun kajian perubatan moden? Soalannya, kenapakah pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i menyalahi kajian perubatan moden? Jawapannya adalah ahli perubatan bukan ahli agama. Ahli perubatan bukan ahli agama. Ulama mazhab Imam Syafi'i adalah ahli agama. Kamu buat apa? Hak ni ahli agama, hak ni bukan ahli agama. Bukanlah maksud kamu kata bukan ahli agama ni orang tidak ada agama. Bukan begitu. Maksudnya dia bukan ahli agama, hak ni adalah ahli agama. Ahli agama, ukuran dalam kajian dia adalah berdasarkan kepada wahyu, berdasarkan kepada Quran dan hadis. Manakala kajian perubatan moden bukan berdasarkan kepada Quran dan hadis. Okey, maksudnya dia
kayu pengukur itu berbeza. Mazhab Imam Syafi'i, dia melihat kepada dalil daripada Al-Quran, dalil daripada hadis. Yang mana Al-Quran Allah Ta'ala sebut lagu mana? Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang darah haid, maka katalah ya Muhammad, haid itu kotor. Jadi Allah Ta'ala mensifatkan darah haid ini adalah darah yang kotor, tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala membataskan kotor saat itu keluar daripada perempuan yang mengandung ataupun tidak. Maka secara umum, darah yang keluar daripada kemaluan, hak yang dihukumkan sebagai kotor, dikirakan sebagai darah haid. Okey, jelas. Manakala kajian perubatan moden sekarang ni, dia menentukan haid kerana darah ni keluar daripada saluran tertentu, bukan haid sebab dia keluar daripada saluran yang lain. Manakala ulama fiqh dia tidak memandang kepada ukuran itu. Dan ulama mazhab Imam Syafi'i bukan tidak mengetahui bahawasanya ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung bukan haid. Bukan dia tidak tahu, dia tahu. Dan bukan dia tidak tahu pandangan yang mengatakan bukan haid beralasan saluran darah haid telah tertutup apabila perempuan mengandung. Bukan mereka itu tidak mengetahui, mereka tahu. Dan apa hak yang disebut dalam kitab mereka ketika mereka membincang masalah ni, mereka mendatangkan alasan pandangan yang kedua, hak yang mengatakan bukan haid. Mereka menyebut alasan dia adalah kerana pintu untuk kawasan keluar darah haid telah tertutup apabila perempuan itu mengandung. Mereka tahu, bukan mereka tak tahu. Tapi tetap mereka tidak menerima pandangan tersebut kerana pandangan itu menyalahi zahir yang difahami daripada Al-Quranul Karim. Sebab zahir daripada Al-Quranul Karim bahawasanya darah, apa hak yang keluar daripada perempuan, hak yang dinamakan sebagai darah, hak yang dikatakan kotor, dihukumkan sebagai haid dalam Al-Quran secara mutlak, tanpa dibezakan yang keluar daripada perempuan mengandung ataupun tidak. Okey, boleh faham tak alasan dia? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi amba ulang sekali lagi sebelum daripada kita nak bincang apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Kita dua perkara yang kita kena sebut di sini. Yang pertamanya adalah perempuan yang mengandung, ada sebahagian daripada mereka masih lagi datang darah walaupun mengandung. Tambah-tambah kandungan 3 bulan kan, 3 bulan yang pertama, 3 bulan awal kandungan masih lagi ada sebahagian daripada perempuan datang darah seperti biasa. Okey, hak ni tak ada khilaf. Kalau ada khilaf pun tak pakai rawal khilaf kalau cakap kita kau. Apa dak pakai rawat? Kerana hak ni bukan tengok kepada khilaf ataupun tengok kepada wakil. Tengok kepada realiti. Realitinya perempuan ketika mengandung ada sebahagiannya masih keluar darah. Macam orang lelaki tak tahu kalau benda orang lelaki. Orang lelaki tak tahu benda. Tanya orang puan lah. Tanya orang puan. Mungkin ada sebahagian daripada ahli Jumaah kita, isteri dia mengalami perkara tersebut. Tanya orang puan. Baik. Jadi orang sebahagian daripada perempuan ketika mengandung masih lagi keluar darah macam biasa. Hak tu kita tidak, maksudnya hak tu tak ada perselisihan sebab hakikat begitu berlaku. Cuma hak yang berlaku perselisihan darah keluar tu hukumnya dia. Situ berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Majoriti mengatakan istihadah, sebahagian mengatakan haid. Okey, atas pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, darah tersebut dikirakan sebagai darah haid. Okey, kita buat contoh. Seorang perempuan pada hujung kehamilan dia, contoh kita kata perempuan ni datang darah sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Lepas tu berhenti darah. Berhenti sekejap, beranak. Sehari je berhenti darah, beranak. Lepas daripada beranak, terbit pula darah nifas. Maka kata ulama, darah yang sebelum daripada kelahiran dikirakan sebagai darah haid,
darah yang selepas daripada kelahiran dikirakan sebagai darah nifas. Tempoh pemisah di antara haid dengan nifas tak sampai pun 15 hari. Okey, satu. Yang keduanya kata dia, muka surat 138, kata dia 138 dah, 136. Apa yang bagi belek 138 je. Katanya, dan rupa masalah terkemudian haid daripada nifas. Tadi nifas haid dulu baru nifas. Ni terkemudian haid daripada nifas dulu baru haid. Contoh seperti bahawa putus darah nifas, kemudian daripada 60 hari, kemudian daripada sesaat, umpamanya keluar qada sehari semalam atau lebih, maka darah yang keluar itu darah haid juga, dan masa suci antara keduanya pada misal itu, pada contoh itu sesaat. Okey, darah nifas ni darah nifas datang selepas daripada bersalin. Orang puang lepas daripada beranak, datang darah nifas. Lepas tu darah nifas berhenti sekejap, datang balik darah. Berhenti sekejap, datang balik darah. Datang balik darah tu darah benda nama dia. Okey, untuk kita faham masalah ni kita nak bagi kepada dua. Untuk kita betul-betul nak betul-betul faham masalah ni, kita bagi kepada dua. Yang pertamanya, darah nifas berhenti, lepas tu datang balik, berhenti dan datang balik saat itu masih lagi dalam lingkungan 60 hari. Dalam lingkungan 60 hari. Yang keduanya, berhenti, datang balik selepas daripada 60 hari. Hukum ni berbeza. Okey, kita cerita dalam tempoh 60 hari dulu. Orang puang ni lepas daripada bersalin 36 hari darah berhenti. Berhenti dah. 36 hari berhenti dah. Senyum dah tu lelaki dia. Dah darah berhenti dah. Jadi tiba-tiba berhenti 10 hari, saat ni 36. Berhenti 10 hari jadi 46. Bukan parti 46, parti 46 mampu lama dah. 46 hari ke-47 tubik pula darah. 10 hari je berhenti. Maka kata ulama, hari yang ke-47 tu masih lagi dikirakan sebagai nifas. Sebab dia hari ke-47 dikirakan nifas kerana dua perkara. Yang pertamanya, hari ke-47 tu masih lagi dalam tempoh 60 hari. Yang keduanya adalah tempoh berhenti tak sampai 15 hari. Tempoh berhenti tak sampai 15 hari. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, orang puang datang darah nifas sebanyak 30 hari. Berhenti 15. 30 campur 15, 45. Hari ke-46 tubik pula darah. Maka hari ke-46 saat itu dikirakan sebagai darah haid. Sebab dia dikirakan sebagai darah haid kerana telah ada pemisah di antara darah yang mula-mula dengan darah keluar pula saat itu 15 hari duduk tengah tu. Walaupun masih lagi dalam lingkungan 60 hari. Boleh faham? Jelas dah kan? Okey. Ni kalau sekiranya dalam lingkungan 60 hari. Hak yang keduanya, darah berhenti. Kau kata kalau orang puang ni 59 tubik lagi darah. Oh, lama nak berhenti. Untuk lelaki muda, dengar untuk lelaki. Okey, 59. Hari ke-60 dah bagi dah darah. Tak ada darah. 61 mari mula. Okey, jadi hak mari mula ni selepas daripada hari yang ke-60. Dan ada pemisah di antara hari yang ke-61 dengan hari yang sebelum. Maka darah hak yang ke-61 dikirakan haid. Walaupun pemisah hanya sehari. So kata sehari setengah hari pun haid juga. 59 setengah mari darah. Dak dang nak sampai kita kata 50 setengah, dak sampai 60 mari lagi darah. 60 hari 60 mari lagi darah. Dak dang nak masuk 61 darah berhenti. Berhenti dalam 10 jam. Lepas tu, lepas daripada hari ke-60, maksudnya hari ke-61 tubik pula darah. Darah yang tubik pula saat itu dikirakan darah haid. Okey, jadi tempoh pemisah di antara nifas dengan haid tak sampai apa sehari. Mungkin sehari, mungkin 2 hari. Maksudnya tidak disyaratkan 15 hari, 15 malam. Baik. Katanya, adapun jika putus darah nifas dalam 60 hari,
kemudian maka keluar darah qada sehari semalam atau lebih. Keluar pula darah dari sehari semalam atau lebih. Dahulu daripada sempurna 60 hari, dah cukup lagi 60 hari bagi darah. Maka darah yang keluar itu darah nifas jua, bukan darah haid. Melainkan jika keluar ia kemudian daripada 15 hari, maka iaitu darah haid. Kalau dia keluar pula lepas daripada 15 hari, macam yang kita cerita tadi. Jadi ambil ulang sekali lagi, ni banyak berlaku kepada orang puang. Tambah-tambah zaman kita ni, orang puang makan macam-macam. Macam-macam makan. Siapa ke? Boleh tanya. Baik. Jadi orang puang ni lepas beranak dia tubik darah 30 hari. Lepas tu bila tubik darah tak ada darah dia mandi lah. Lepas daripada mandi, esok Ramadan dia pun puasa hari ke-31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 10 hari dia puasa. Tiba-tiba saat ni 30 hari kan, 10 hari berhenti darah, jadi 40 hari, 41 tubik mula darah. Kita kata mana? Tubik mula darah dalam lingkungan 60 hari saat itu dikirakan sebagai darah nifas kerana dia duduk dalam lingkungan 60 hari, tempoh berhenti dak sampai 15 hari. Okey, nanti dulu, dak sampai lagi. Nak tahu dah soalan mana? Nanti. Okey. Jadi puasa yang dia puasa tu dalam tempoh 10 hari tidak sah. Kerana dia kerana tempoh tersebut juga dikirakan sebagai tempoh nifas. Okey, baru kita pergi kepada soalan. Jadi hak yang tadi berhenti 10 hari je, hak ni berhenti 15 hari. 60 hari 30 hari datang nifas. Hari ke-31 berhenti dah nifas. Maka dia pun mandi, dia pun sembahyang, dia pun puasa. Puasa sampai ke 15 hari puasa. Hari ke-16 tu mula darah. Maksudnya hari ke-46. Maka hari ke-46 tu dikirakan haid. 15 hari yang dia puasa sah kerana tempoh itu adalah tempoh suci. Baik. Seterusnya kata dia, dan tiada hingga. Apa tadi tiada hingga? Tiada batas, tiada sakatan bagi sebanyak-banyak suci. Sebanyak-banyak suci tak ada batasan, tak ada had. Sekurang-kurang suci 15 hari, sebanyak-banyak suci tak ada batasan. Sebab dia kerana terkadang tiada haid perempuan dalam seumur hidupnya hanya sekali jua. Mungkin orang puan tu dalam seumur hidup tak bagi haid melainkan sekali. Ada orang puan dalam tempoh setahun tak bagi haid. Dah biasa berlaku orang puan setahun tak bagi haid, biasa. Orang puan yang lepas beranak kan, lepas daripada beranak duk nyusu anak, tak bagi haid lama tak bagi haid. Lepas daripada habis nifas tu senyap haid dia. Baik. Jadi tempoh sebanyak-banyak suci tak ada. Dan terkadang tiada haid ia sekali-kali dalam seumur hidupnya. Mungkin berlaku pada seorang perempuan seumur hidup tak mari haid. Dan yang ghalib ni yang kebiasaan masa suci, iaitu tinggal daripada sebulan. Tinggal ni maksudnya tinggal baki. Di bahasa, kalau bahasa lama, bahasa Arab baki. Di baki tu bahasa Arab sebenarnya. Baki maksudnya baki tinggal lagi. Hak yang tinggal daripada sebulan, hak yang berbaki daripada sebulan, kemudian daripada ghalib haid, setelah daripada ditolak tempoh kebiasaan haid. Kita cerita dah kebiasaan perempuan dalam tempoh 30 hari datang haid. Kebiasaan haid 6-7 hari. Jadi baki lagi 23-24. Jadi kebiasaan suci adalah 23-24. Itu maksud dia. Kebiasaan suci adalah 23 ataupun 24 hari. Katanya dan telah terdahulu. Benda telah terdahulu, lepas dah dulu. Perkataan, apa dia perkataan? Perbincangan, perbahasan. Bahawasanya ghalib haid itu 6 hari atau 7 hari. Lepas dah khabar sebelum ni perbincangan berkenaan kebiasaan haid 6-7 hari. Maka yang ghalib suci, kebiasaan suci 4 likur atau 3 likur. Pula dah 4 likur, 3 likur. Orang tua-tua dia dah tahu lah. Malang 6 likur, 7 likur main pelita bulan Ramadan. Budak lah ni likur benda tak tahu. Tak tahu benda likur pun tak tahu.
Akan datang lega bakal dak kenal lega, benda lega tak tahu. Mungkin kan. Dia banyak benda hak yang di orang dulu guna, lah ni budak-budak tahu kali benda dah. Sebab tak ada dah lah ni. Budak lah ni tanya ngetang tak tahu, ngetang benda ngetang padi tak tahu. Ngetang padi benda. So kata budak lah ni, hak muda-muda pun tak tahu benda ngetang padi tak tahu benda. Baik. Irit padi benda, irit padi. Benda tapi padi. Benda tu dah zaman kita tak ada kan benda tu. Kalau geng boleh alah kita tak tahu kan benda tu. Kalau geng macam-macam jadi PUBG lah apalah macam-macam. Baik. Okey. Katanya maka yang ghalib suci itu 4 likur. Maksudnya 24 hari atau 3 likur, 23 hari. Inilah jika ada bulan itu genap 30 hari, bulan cukup 30 hari lah. Dan jika ada kurang sehari semalam, maka ghalib suci itu 3 likur atau 2 likur, 23, 22. Okey, habis. Kan bulan Islam 29, 30 orang. Syahadan. Dia syahadan, perkataan syahadan ni dalam kitab Jawi ni antara benda yang dibincang oleh ulama. Syahadan ni sebenarnya bahasa Arab ke bukan bahasa Arab? Ada setengah kata bukan bahasa Arab. Ada setengah kata bahasa Arab. Dibincang ni perkataan syahadan. Syahadan sebenarnya diguna dalam kitab lama ni, fungsi dia benda. Fungsi dia syahadan ni, dia lebih kepada ni suatu peringatan. Itu makna syahadah. Ini suatu peringatan. Benda yang dia nak khabar ni ada suatu peringatan. Benda penting ni. Jika umpamanya berlaku adat seorang perempuan atau lebih daripada seorang dengan menyalahi yang sekurang-kurang haid atau yang sebanyak-banyak haid yang telah tersebut itu, tiadalah diikut akan dia akan adanya. Kerana menyalahi ia akan pereksa kajian Imam kita Syafi'i dan sekalian ulama. Bukan Imam Syafi'i saja, ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i pun sama. Dan pereksa mereka itu, kajian mereka itu lebih sempurna. Dan meninggalkan darah itu, meninggalkan, maksud meninggalkan darah itu ada atas darah rosak, maksudnya meninggalkan darah itu, kita abaikan darah tersebut, kita hukum darah tersebut sebagai darah rosak, darah istihadah. Hak tu terlebih utama daripada menyalahi, daripada kita menyalahi berkekalan adat hak yang sentiasa berlaku, yang sabit dengan pereksa mereka itu, dengan kajian mereka itu ulama. Maksud dia benda ni, kita buat contoh. Kita sebut asal dulu. Sekarang ni sekurang-kurang suci sehari semalam, sekurang-kurang hid sehari semalam, sebanyak-banyak 15 hari 15 malam. Dan kita khabar dah ni adalah hasil daripada kajian ulama-ulama sebelum daripada ni. Okey, selesai di sini. Maka daripada kajian tersebut diletakkan kaedah. Sekurang-kurang suci, sekurang-kurang haid sehari semalam. Kalau tak cukup sehari semalam, bukan haid. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Kalau lebih daripada 15 hari 15 malam serta bersambung, maka darah yang dalam tempoh tersebut bercampur di antara haid dengan istihadah yang akan dibincang selepas daripada ni. Baik. Tiba-tiba katakanlah, andai kata seorang perempuan ni setiap bulan darah dia 12 jam. Setiap bulan 12 jam. 12 jam berarti lebih kurang dalam 30 hari. Mari pula 12 jam, lepas tu berhenti 30 hari. Mari pula 12 jam. Gitu tiap-tiap bulan. Satu. Ataupun seorang perempuan ni tiap-tiap bulan darah dia 17 hari, 17 hari, 17 hari, 17 hari. Tiap-tiap bulan. Ni contoh sahaja. Andai kata ada. Okey, sekarang ni kaedah yang telah tetap dalam mazhab Imam Syafi'i, sekurang-kurang sehari semalam, sebanyak-banyak adalah 15 hari. Ketika ada seorang perempuan mengalami darah setiap bulan 12 jam sahaja, tak sampai sehari semalam, kita nak hukum lagu mana darah dia? Kalau mengikut kaedah, darah dia istihadah. Tapi tengok benda tu berulang begitu, nampak pada zahirnya adalah haid. Sama juga seorang perempuan yang keluar darah 16 hari setiap bulan. Andai kata ada begitu, andai kata. Jadi mengikut kaedah, darah yang lebih daripada 15 hari bukan semuanya haid. Tapi tengok benda tu begitu berlaku kepada dia, jadi macam tempoh tersebut adalah haid. Okey, nampak? Sekarang ni mana yang perlu kita kena
utamakan. Ya, sebenarnya dalam masalah ni ada dua pandangan. Pandangan yang pertama kata lagu mana? Pandangan yang pertama kata biarkan dia dengan adat yang berlaku kepada diri dia walaupun menyalahi kaedah. Jadi kalau tubik 12 jam sokmo tiap-tiap bulan, maka haid dia kira 12 jam je. Jawab ni keluar daripada kaedah dia ni. Tak ambil kira dia. Kalau tiap-tiap bulan 16 hari, maka haid dia adalah 16 hari. Okey, ni mengikut pandangan yang pertama. Manakala pandangan yang kedua. Dan pandangan yang kedua adalah pandangan yang lebih kuat daripada pandangan yang pertama. Dan pandangan yang kedua adalah pandangan mu'tamad. Pandangan kedua kata lagu mana? Hak yang berlaku kepada dia menyalahi adat kebiasaan, hak yang sebelum daripada ni tidak diambil kira. Maka kita hukumkan darah tersebut sebagai darah rosak adalah lebih baik daripada kita hukum darah tersebut sebagai darah haid. Kerana kajian ulama terdahulu adalah lebih sempurna. Kalau kita hukum darah dia sebagai darah haid, maka kita kena batal belaka kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh ulama sebelum daripada ni. Okey, boleh faham kan? Itu maksud daripada apa hak yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Bermula haram sebab haid dan nifas. Ini kita nak cerita benda perkara-perkara yang dilarang bagi seorang perempuan yang haid dan seorang perempuan yang keluar darah nifas. Benda yang diharamkan, dilarang. Bermula haram. Haram ni berdosa lah. Kalau buat, berdosa. Kalau tinggal, kerana Allah dapat pahala. Jadi haram, maksudnya haram. Di haram dia ada dua ta'rif, dua definisi yang masyhur. Yang pertamanya, hak yang kita biasa dengar, ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Apa hak yang diberi pahala apabila kita melakukannya? Bukan. Ma yu'aqabu ala fi'lih wa yuthabu ala tarkih. Abang betul. Apa hak yang diseksa? Diseksa, dihukum, diseksa apabila kita buat, dan diberi pahala apabila kita tinggalkan. Itu haram. Haram ni kalau kita buat, diseksa. Kalau tinggal, dapat pahala. Maka itu takrif yang pertama. Tapi jangan buat silap. Kadang-kadang apabila takrif haram gitu, dia pun terus mu buat benda haram ni neraka mu. Itu tak boleh. Itu lain. Faham? Sesiapa yang mengundi selain daripada PM, baru ni neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu salah. Itu tak boleh. Itu tidak dibolehkan. Baik, itu adalah salah atau tidak dibolehkan. Dia perkataan benda yang haram adalah perkara yang diseksa kerana meninggalkan. Maksud diseksa di sini makna dia, benda diseksa berhak mendapat seksaan. Bukan pasti mendapat seksaan, tu kita kena faham. Berhak sahaja, tidak pasti. Sebab apa kita kata gitu? Kerana di sana ada ayat dalam Al-Quran Karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun dosa syirik, tetapi Allah Ta'ala mengampun dosa selain daripada syirik bagi mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebab itulah dalam kita nak bercakap tentang hukum, tambah-tambah tentang perkara yang ghaib, tentang perkara yang ghaib, mesti kita kena berhati-hati. Dia tidak boleh kita saat itu memandai-mandai kalau benda perkara-perkara yang ghaib. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ni dalam beberapa hari lepas, tahu, ada orang hantar kepada dua video, dua keratang video. Yang mana dua keratang video saat ni tu dia minta betul doa kenyataan ni daripada orang yang sama. Dua keratang video daripada orang yang sama. Berkenaan orang dok pandai baca Quran, kalau mati confirm dok lepas. Tu masalah lalulah. Confirm dok lepas. Dok pandai baca Quran, kalau mati confirm dok lepas. Tak percaya tengah mati dulu, kata dia je.
Hak tu tak betul. Hak tu salah. Baik. Jangan tanya hamba pula siapa kata gitu. Kita tak mau kira siapa kata, kita nak kira perkataan tersebut. Sebab mungkin orang yang kata saat itu, hak salah saat itu, dia lebih mulia daripada kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mau pertikaikan masalah tu. Tapi perkataan tu adalah salah. Menyalahi Quran dan menyalahi hadis. Kita tak nak kata confirm benda yang ghaib. Benda yang ghaib mesti berdasarkan kepada dua wahyu. Ini benda penting benda penting. Jadi benda haram ni kita kena faham adalah benda yang dilakukan maka diseksa. Diseksa ni maksud dia berhak mendapat seksaan. Bukan pasti, bukan confirm diseksa, bukan. Sebab dia kerana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, dosa selain daripada syirik diampung oleh Allah bagi orang yang Allah Taala pilih. Okey, boleh faham? Diampung oleh Allah bagi orang yang Allah Taala pilih. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula haram sebab haid dan nifas, barang yang haram sebab janabah. Dulu kita bincanglah benda yang diharam kepada orang yang berjunub. Orang yang berjunub iaitu orang keluar mani ataupun orang bersetubuh, benda yang diharamkan. Yang pertamanya diharamkan dia semayang. Sama juga orang perempuan yang haid, perempuan nifas haram semayang. Yang keduanya puasa. Bukan. Semayang. Yang keduanya tawaf. Jadi orang yang berjunub haram tawaf. Maka begitu juga perempuan yang haid, perempuan yang nifas haram tawaf. Orang yang berjunub haram membaca Al-Quran. Perempuan yang haid dan perempuan yang nifas haram membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran. Baik. Haram kepada orang yang perempuan yang haid melakukan perkara yang sama. Orang yang berjunub haram berhenti dalam masjid. Berhenti manakala lalu daripada satu pintu keluar pintu yang lain tanpa berhenti, itu tidak diharamkan. Baik, sama juga perempuan yang haid haram berhenti dalam masjid. Dan yang ketujuhnya haram kepada perempuan yang haid lalu dalam masjid jika bimbang mengotori masjid dengan darah dia. Berapa dah? 7. Yang ke-8 haram kepada perempuan yang haid puasa. Tadi kita dah sebut puasa kan? Puasa haram kepada perempuan yang haid puasa. 8. Yang ke-9 haram kepada suami dia, bukan kepada perempuan yang haid, kepada suami dia menceraikan isteri ketika isteri datang haid. Baik, benda lagi yang ke-10, benda lagi 10 hang. Tak ingat dah 10 lagi. Ya 10 rasanya. Tak ingat baca lagi. Baik. Dikatakan haram sebab haid dan nifas barang yang haram dengan sebab janabah. Daripada sembahyang tak boleh, tawaf, sujud tilawah dia pada hukum sembahyang tak boleh. Sujud syukur tak boleh. Dah, orang puas tu dapat nikmat dari sujud syukur. Apa? Orang puas tu dapat nikmat tak boleh syukur lah. Tak boleh bersyukur. Bukan tak boleh bersyukur. Tidak boleh sujud syukur. Perempuan yang sedang haid ketika dia dapat nikmat, tiba-tiba tu lelaki dia jadi dilantik menjadi menteri. Dalam keadaan contoh, menteri lantik lah ke dah? Timbalan menteri je. Timbalan. Contoh. Baik, suka dia tapi dalam keadaan haid, boleh tak dia nak sujud syukur? Tak boleh. Tak boleh sujud syukur, bukan tak boleh bersyukur. Bersyukur boleh, sujud syukur tak boleh. Bersyukurlah di atas benda jawatan tersebut. Baik. Okey, Abi. Mana? Sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumaat. Dan khutbah Jumaat, kok mana pula khutbah Jumaat ni? Haram sebab haid dan nifas, barang yang haram sebab janabah daripada sembahyang dan tawaf, sujud tilawah dan sujud syukur, khutbah Jumaat. Mana pula? Boleh tu khatib. Mungkin kalau bab janabah tak ada masalah, betul lah kalau bab janabah. Tapi kalau bab haid tak boleh lah, tak betul lah kalau bab jatuh bab haid. Orang puan mana boleh jadi tok khatib. Tak wajib lah semua puan sembahyang Jumaat. Baik.
dan menyentuh mushaf, menyentuh Quran, berhenti dalam masjid, membaca Quran, membaca Quran dengan qasak Quran, membaca Al-Quran dengan qasak Quran. Kalau membaca Al-Quran tidak qasak Quran, tak ada masalah. Contoh, dibaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum mandi pada makan, bukan diqasak untuk baca Quran. Naik kereta dibaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, tak ada masalah. Katanya, dan haram pula lebih daripada yang tersebut. Ada lagi 5 perkara. Pertama, lalu dalam masjid jika takut ia akan titik darahnya, kerana memeliharakan masjid daripada kena najasah. Dan jika tiada takut ia akan dia, maka tiadalah haram ia, hanya makruh juga. Makruh kalau tidak ada sebarang hajat. Kalau ada sebarang hajat, tak ada masalah. Boleh dilalu. Dan seperti yang haid, tiap-tiap orang yang ada pada badangnya atau pada na'alnya, na'al selipar, jadi tanggungnya najasah yang basah, maka haram atasnya lalu dalam masjid. Tetapi jika tiada takut ia akan dia, maka tiada haram ia dan tiada makruh. Jadi bukan hanya orang puang haid saja. Bak ni orang lelaki pun sama juga. Orang lelaki kata tak pernah taik gubal di baju dia. Baru kokok taik ayam. Jadi nak tok baju sawit pergi kokok taik ayam. Lepas kokok taik ayam pernah kotor taik ayam saat itu nak masuk dalam masjid. Nak masuk dalam masjid nak ambil air, ada kata air dalam masjid laga. Air tak boleh gitu, kotor pergi masjid. Kalau tak kotor tak apa. Baik. Katanya, inilah perbezaan antaranya dan antara perempuan yang haid. Perbezaannya, kalau perempuan yang haid makruh, dia tak makruh. Dan yang kedua, mandi atau tayamum kerana mengangkat hadas. Tak boleh lah. Jadi dia nak mandi atau tayamum kerana mengangkat hadas tak boleh, sebab darah dia sedang keluar. Mai pula. Atau kerana ibadah, nak buat ibadah sedangkan ibadah dia nak buat, maka iaitu haram sebab haid dan nifas. Melainkan segala mandi sunat pada haji, maka iaitu sunat. Mandi sunat pada haji dan umrah tu tak ada masalah walaupun dia datang haid. Orang puan pergi buat umrah, sampai di miqat, datang haid. Atau begini, bukan sampai di miqat, sebelum daripada dia nak pergi melintasi miqat, dia mestilah kena berniat sebab dia nak pergi buat haji ataupun umrah. Masa tu datang haid, dia nak niat jugalah, nak buat jugalah, niat, mesti kena niat lah. Sebab dia nak pergi buat umrah ni. Baik. Antara sunat mandi ada sunat bagi orang yang nak berihram. Sebelum daripada dia berihram, sunat dia mandi ihram. Maka perempuan yang sedang datang darah haid ni, sunat tak dia mandi? Sunat. Baik. Sunat dia mandi. Dan yang ketiga, puasa. Baca molek, jangan baca puas pula. Dalam khutbah Jumaat pernah baca puas dan pedih. Alah padang. Puasa dan fidyah. Hanya gitu kau. Kau pedih fadaya tu. Tak. Nyagi baca puasa dan pedih. Pada bulan Ramadan kan dah ingat dah ayat dia. Jadi puasa dan fidyah, jadi baca puas dan pedih. Jeng. Makmum hok tidur kejut mula. Wanda pula baca. Baik. Baca puasa. Dan yang ketiga puasa, maka itu haram sebab haid dan nifas. Lagi tidak sah dengan ijma' ulama. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum?" Artinya tidakkah apabila haid perempuan tiada sembahyang ia dan tiada puasa ia, yakni haram keduanya, puasa dan sembahyang atasnya atas perempuan yang haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi wajib atasnya mengqada puasa bersadahan berbeza sembahyang, maka tiada wajib atasnya mengqada dia. Kerana hadis Muslim daripada an Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is salat. Kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is salat. Artinya adalah kami dulu, kata Aisyah, disuruhkan dengan mengqada puasa dan tidak disuruhkan dengan mengqada sembahyang. Rasul tak suruh kami qada puasa, tapi Rasul tak suruh kami qada sembahyang yang ditinggalkan di zaman haid dan nifas, tapi Rasulullah suruh kami qada balik puasa yang ditinggalkan di zaman tersebut. Dan lagi kerana bahawa sembahyang adalah banyak, maka masyaqqah mengqada dia. Dia tinggal saat itu bukan sengaja, ada keuzuran kan. Jadi kalau suruh qada balik susah dah. Dan apabila tiada wajib atasnya mengqada sembahyang, maka adakah sunat baginya mengqada dia atau makruh ia atau haram? Kata dah wajib qada. Dah kalau nak qada juga, apakah hukum?
Jawapannya bersalah-salahan, berbeza ulama pada yang demikian itu atas dua qaul, atas dua pandangan. Kata jamaah, kata sekumpulan daripada ulama yang mutaqaddimin, yang terdahulu, seperti Imam Ibn Sabbagh, Imam Ruyani, Imam Ibn Ajil, makruh baginya mengqadha dia, dah haram, makruh, dan mengiktimad akan dia oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan Syekh Ramli. Iktimad ni berpegang ataupun menilai kuat pandangan ini oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan Imam Ramli. Dan kata Baydawi, haram atasnya mengqadha dia, dan menetap akan dia oleh Imam Ibn Salah dan Imam Nawawi, dan menjazam dengan dia oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, dan merajih akan dia oleh Syekh Ibn Hajar. Ada pandangan yang mengatakan haram, dan Imam Ibn Salah pun menetapkan pandangan ini, Imam Nawawi, dan memutuskan dengan pandangan ini oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan Imam Ibn Hajar menghukum dan menilai kuat pandangan ini. Dan apabila adalah hukum mengqadha itu makruh atau haram, adakah sah sembahyang ni atau tiada sah? Sebab dia kadang-kadang haram sembahyang sah, kadang-kadang haram tidak sah. Haram seorang sembahyang di atas dengan mengguna pakaian yang dicuri, yang dirampas. Haram seorang sembahyang dengan menggunakan pakaian yang dirampas. Sembahyang ni sah ke tak? Sah, tak ada masalah. Baik. Adakala tidak sah, adakala sah. Dak ni haram ke makruh ke sah ke tak? Katanya, maka yang dirajihkan, yang dinilai kuat oleh Syekh Khatib Syirbini, dan Syekh Ibn Hajar dalam Mughni dan Tuhfah. Mughni karangan Khatib Syirbini, Tuhfah Imam Ibn Hajar Al-Haytami, bahawa tidak sah sembahyangnya, tak sah sembahyang. Dan yang dirajihkan oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, sah sembahyangnya. Baik, jadi Imam Ramli kata sah. Syekh Khatib Syirbini, walaupun dia kata makruh qadha, tapi kata makruh serta tidak sah. Khatib Syirbini. Manakala Imam Ramli mengatakan makruh serta sah, Imam Ibn Hajar mengatakan haram serta tidak sah. Tak payahlah, tak payah buat gaji lah benda yang salah. Buat gaji buat benda. Cuma kita dalam kitab ni kita bincang belakang hukum. Tak perlu buat gaji lah. Gaji tak kena tepat. Dan yang keempat, menyentuh barang yang antara pusatnya dan lututnya dengan tiada berlapik. Dan jika tiada dengan tiada syahwat sekalipun. Nanti hari ni kita sambung semula lah. InsyaAllah kita sambung pada 2 minggu akan datang. 2 minggu akan datang. Sebab minggu depan hamba tak ada rasanya minggu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.